Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam saya ada acukan 4 tajuk ataupun topik ataupun usul untuk dibicarakan. Maka anda sebagai pendengar, saya minta anda untuk memilihnya. Data yang saya dapat menunjukkan ramai yang memilih tajuk mengenai percintaan beza agama, iaitu sebanyak 24 vote. Daripada 4 tajuk yang saya bentangkan, tajuk ini menjadi tajuk yang majoriti orang pilih. Mungkin secara teorinya, konsep percintaan secara beza agama ini merupakan konsep yang sudah dinormalisasikan di dalam masyarakat kita. Namun sebelum kita terjah lebih dalam mengenai konsep percintaan beza agama ini, lebih baik kita terjah dahulu, iaitu konsep percintaan di dalam Islam. Kita kembali kepada konsep awal, iaitu percintaan di dalam Islam. Pertama sekali, kita kena tahu dalam banyak-banyak agama, agama Islam ialah agama yang paling meraihkan cinta. Mungkin secara zahirnya, kita menyebut bahawa cinta adalah sebuah sifat atau fitrah bagi seorang manusia yang memiliki sikap kasih dan sayang. Namun di dalam Islam, cinta wujud dalam pelbagai hal, iaitu cinta manusia kepada manusia, cinta manusia kepada alam sekitar, cinta umat kepada Rasulullah SAW, cinta umat kepada agama mereka, dan yang paling ditekankan ialah cinta hamba kepada Rabb mereka, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun di dalam Islam, cinta yang paling hakiki ialah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hanya Allah yang maha sempurna dan maha pemilik cinta. Maka kembali dalam konsep percintaan beza agama. Konsep ini sebenarnya telah dibahaskan oleh para ulama di seluruh negara. Islam menerangkan bahawa konsep percintaan dalam agama yang berbeza di dalam Islam itu ialah haram atau tidak dibenarkan kerana ianya lebih mampu mendatangkan mudarat daripada manfaat. Dan secara lazimnya di dalam masyarakat kita, takrif inilah yang selalu dijadikan hujah oleh mereka yang selalu bertanya, bolehkah saya mencintai lelaki yang bersedia untuk masuk Islam? Soalan-soalan seperti ini pernah diajukan kepada beberapa pendakwah di dunia. Antaranya pendakwah tersohor di Indonesia, iaitu Buya Yahya Zainul Ma'arif. Dan secara tegasnya diterangkan oleh beliau, kepada semuanya nasihat umum kepada siapa? Apakah anda seorang laki-laki muslim atau wanita muslimah? Jika ada orang di luar jalur agamamu, non-muslim atau non-muslimah, ingin menikah denganmu dan dia berjanji akan mau masuk Islam, jangan mau. Sebab agama itu keyakinan di dalam hati. Kalau yakin hari ini, nanti juga yakin. Dia gini, kalau memang sudah yakin Islam benar, kenapa tidak bersyahadat hari ini? Kenapa harus nunggu nanti? Ini menunjukkan kebohongan orang di dalam hatinya. Kalau dia itu nanti, kalau mau nikah, saya akan mau masuk Islam. Berarti nikahnya hanya, masuk Islamnya hanya ingin menikah saja, saat ingin menikah. Maka jangan dituruti, jangan mau. Di dalam penceritaan ini, Islam amat menegaskan agar kita mengahwini atau menikahi mereka yang benar-benar ataupun sudah memasuk Islam. Tidak kira lelaki ataupun perempuan. Seseorang yang benar-benar ataupun ingin mengamalkan Islam dalam dirinya perlu membetulkan niat apabila bercinta. Bercinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan menghalalkan perhubungan itu daripada segenap sudut melalui perkahwinan yang sah. Termasuklah yang saya sebut tadi, iaitu membetulkan niat. Dan secara zahirnya, ianya telah menjadi satu kebiasaan di dalam masyarakat kita. Dan ianya amat bahaya apabila saya telah melihat ramai dalam kalangan orang-orang tua merestui hubungan cinta dalam agama yang berbeza ini. Dan khususnya bagi wanita Islam yang ingin mengahwini lelaki yang bukan Islam, hal yang menjadi masalahnya adalah fitrah di dalam hubungan kekeluargaan itu, iaitu lelaki adalah pemimpin di dalam keluarga. Amat dikhawatiri bahawasanya justru isteri-isteri yang Islam ini pula yang akan terbawa ke alur agama lain, meninggalkan ajaran Islam. Bila kita berkata mengenai cinta, bila kita ungkapkan frasa, iaitu frasa nikah, pernikahan itu ialah sesuatu perkara yang kita kena ambil serius. Pernikahan ataupun hubungan percintaan ialah soal masa depan, dan pintu bagi masa depan ialah nikah.
Namun dalaman pada pintu itu adalah sebenarnya lebih dalam dan juga lebih luas dan jauh lagi untuk kita telusuri. Bagi mereka yang berfikir bahawasanya mencintai mereka yang berbeza agama itu iaitu jalan yang terbaik, dinasihatkan untuk hati-hati kerana ini merupakan jalan permainan dan godaan syaitan dan tujuan utamanya iaitu untuk menyesatkan fikiran kita. Saya faham bagaimana perasaannya mencintai mereka yang berbeza agama. Dan saya faham apabila kita pernah menanggapi bahwasanya orang yang berbeza agama itu mungkin lebih baik untuk diri kita. Namun cuba kita fikir sejenak. Kita mencintai seseorang ini sebenarnya untuk apa? Bukankah ianya sebegitu sayang sekali hidup kita apabila kita habiskan sisa rasa kita hanya untuk mencintai seseorang melalui penampilan dan kepribadian? Namun adakah sedetik pernah kita fikir bahwasanya kita mencintai seseorang itu hanya kerana Allah? Dan adakah pernah kita sedetik pun terfikir bahwasanya kita mencintai seseorang itu atas nama Allah? Pernahkah? Hal ini kerana hakikatnya selama ini kasih dan sayang yang kita curahkan itu bukanlah sebenarnya adalah sebuah cinta, melainkan nafsu syahwat dan tarikan sepintas lalu sahaja. Dan yang perlu kita tekankan di dalam dada kita iaitu prinsip asas adab di dalam percintaan Islam ialah berpasakan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini ialah dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka oleh kerana itu, bagi mereka yang terjebak di dalam percintaan beza agama ini, saya amat panjangkan hasrat saya agar kalian memperbaiki niat yang ada. Semoga Allah mengurniakan kasih sayang yang hakiki buat mereka yang mencari redanya. Wallahu a'lam.